Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairuzia binti Muhammad, nombor matrik 260930. Saya akan membentangkan bab 4, tabungan perniagaan. Pengenalan. Tabungan perniagaan di Malaysia lebih kepada tabungan secara paksa yang mana individu, syarikat, firma dan kumpulan perlu membayar setiap cukai yang diwajibkan. Unsur tabungan secara paksaan memberi kesan kepada pengurangan secara sukarela. Kajian Nuraisyah dan Juliana 2017 menjelaskan bahawa tabungan perniagaan di Malaysia adalah antara yang tertinggi daripada keluaran negara kasar KNK. Usaha yang ditunjukkan oleh kerajaan dalam mengekalkan kestabilan tabungan perniagaan harus dijadikan perangsang untuk membantu meningkatkan ekonomi tabung negara. Tabungan, kajian Nuraisyah dan Juliana 2017 mendefinisikan tabungan sebagai pendapatan tambahan yang ditolak daripada jumlah pendapatan dan digunakan oleh pengguna seperti keseluruhan isi rumah. Kajian Mansur 2011 menjelaskan tabungan bermaksud simpanan dalam mengumpul aset yang boleh dijadikan pelaburan. Perniagaan, agihan dan pertukaran sesuatu barang yang berlebihan dibuat dari ladang, laut, hutan dan kilang yang boleh digunakan oleh pengguna mengikut harga yang berpatutan. Syahzihan dan Hairul Nizam 2017. Nur Maizurah 2017. Perniagaan melibatkan keseluruhan kegiatan menjual dan membeli barang dan perkhidmatan dengan menggunakan wang untuk mendapatkan keuntungan dan faedah. Tabungan perniagaan. Tabungan perniagaan adalah simpanan yang diperolehi daripada sektor perniagaan melalui keuntungan korporat yang belum diagihkan Tabungan meningkatkan pertubuhan dan pembangunan ekonomi melalui sistem dana dan pelaburan. Semasa inflasi berlaku, harga output dan perkhidmatan akan meningkat lebih tinggi daripada gaji dan upah. Jika inflasi tidak dibendung dari awal perniagaan, ia akan memberi impak negatif kepada tabungan perniagaan. Kecenderungan masyarakat untuk menabung secara relatif lebih tinggi mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik sepanjang tahun. Malaysia menjadi contoh yang terbaik seperti Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Hong Kong dan China dalam tabungan yang melebihi kadar per kapita. Kelebihan tabungan membantu negara dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.
menyumbang kepada satu pelaburan besar, kadar simpanan yang tinggi menghasilkan modal fizikal yang lebih baik, menghasilkan lebih banyak pengeluaran barangan dan perkhidmatan, dan pelaburan secara konsisten daripada pelabur asing akan membentuk modal domestik bagi penambahan dalam ekonomi negara. Kelemahan tabungan. Yang pertama, aset tunai yang rendah. Kelemahan dalam aset tunai akan mengakibatkan kesukaran untuk membayar hutang dalam jangka masa yang pendek. Jika kegunaan wang tunai diperlukan dengan kadar segera, pengguna sukar untuk mendapatkannya dengan cepat dan memerlukan masa serta prosedur yang harus diikuti. Yang kedua, isu nilai kredit. Perniagaan kecil sukar untuk mendapatkan pinjaman kerana memerlukan kos yang tinggi untuk memulakan perniagaan. Pemilik perniagaan tidak boleh mendapatkan status pemilikan tunggal atau menjadi rakan kongsi apabila nilai kredit rendah. Yang ketiga, penyediaan modal permulaan. Institusi keuangan tidak menyediakan 100% daripada tabung kepada perniagaan kecil yang hendak memulakan perniagaan. Permulaan kos perniagaan harus diuruskan sendiri oleh pemilik perniagaan. Masalah akan timbul jika pemilik perniagaan tiada dana yang mencukupi bagi memulakan perniagaan. Faktor-faktor mempengaruhi tabungan. Kadar faedah sebenar, KDNK per kapita, dasar fiskal, kadar imbuhan buruh, agihan pendapat, pembaharuan keuangan, situasi ketidaktentuan dan kesan cukai. Kesan positif. Tabungan diberhentikan jika kestabilan hidup menjadi tidak menentu. Dana tersebut disediakan khusus kepada individu berpendapatan rendah bagi memulakan perniagaan. Menggalakkan pernyataan orang awam untuk mendapat tabungan secara konsisten. Jika tabungan swasta meningkat, tabungan perniagaan akan menurun. Dan last sekali, mengawal sistem keuangan perniagaan ketika keadaan ekonomi menjadi tidak menentu. Manakala kesan negatif, tabungan memerlukan baki yang minimum dalam akaun agar pihak bank dapat menolak yuran daripada akaun. Jika pembayaran yuran tidak dapat dibuat dalam tempoh yang ditetapkan, bank akan mengenakan cas denda pada pembayaran yang akan datang. Tabungan oleh pihak bank menetapkan kadar faedah yang terlalu rendah. Kadar faedah tabungan sentiasa berubah dan tidak tetap pada 1% sahaja. Had pengeluaran bagi tabungan tertakluk kepada had persekutuan, iaitu tidak boleh melebihi 6 kali pengeluaran. Dan yang terakhir, jika had pengeluaran melebihi 6 kali, sekatan akan dikenakan ke
ke atas akaun tersebut. Kesan pendapatan ke atas tabungan. Tabungan akan mengalami perubahan jika terdapat perubahan dalam pendapatan. Jika marginal pendapatan meningkat, isi rumah dilihat lebih cenderung untuk menabung pada kadar marginal yang tinggi. Dalam keadaan ini, pendapatan yang tinggi terdapat utiliti marginal yang tampak menurun kepada status penggunaan. Yang kedua, pendapatan tambahan yang dimiliki oleh isi rumah boleh mencetuskan kecenderungan untuk melaksanakan tabungan. Dalam konteks tabungan, jika pendapatan isi rumah semakin meningkat, ia lebih cenderung untuk membuat pinjaman yang lebih banyak. Yang ketiga, tabungan akan meningkat sekiranya pendapatan meningkat tinggi. Individu yang berpendapatan tinggi akan berpotensi lebih banyak untuk menyimpan. Maka dengan itu, kadar simpanan akan meningkat merentasi seluruh agihan pendapatan. Dan yang akhir sekali, kesan pendapatan mengubah permintaan terhadap barangan dan perkhidmatan yang disebabkan oleh pendapatan individu seringkali berlaku peningkatan dan penurunan. Jika pendapatan meningkat, rumusan. Kerajaan harus mengambil pendekatan dan peka terhadap sistem keuangan. Dasar-dasar yang diperkenalkan boleh diguna pakai dengan baik, adil dan telus. Pelbagai langkah yang strategik perlu dilaksanakan supaya pengurusan bekalan wang lebih terurus. Pengurusan sistem keuangan yang lebih baik mampu mengekalkan kadar faedah ke satu tahap yang lebih tinggi dan memberi manfaat kepada rakyat. Peningkatan dalam tabungan memberi kelebihan kepada pertumbuhan ekonomi dan menstabilkan inflasi ke tahap yang rendah. Kaedah ini mampu memperkukuhkan lagi pasaran dalam sistem keuangan di negara Malaysia.